daripada berita yang baru saya terima, masa saya bawa masuk dulu, semua orang tanyalah, bila nak keluar V3, bila nak launching. So yang terbaru, Yamaha sendiri, pihak Yamaha Hong Leong sendiri dah keluar satu iklan. Korang boleh check dekat dia orang punya Facebook. Dia akan launching satu motor baru pada bulan ni, pada bulan 3 ni. Dan selamat datang ke 678 Motorsport. 678 tu stands for GTB lah. GTB tu stands for geng tayar besar, bukan geng takut bini. So hari ni kita nak cerita tentang awet Vietnam. Apa tu awet Vietnam Yang mana satu ni? Ada dua ni. Dua-dua awet Vietnam. Dia punya jasad dia Vietnam, tapi roh dia orang Malaysia lah. Macam yang kita tahu ataupun yang belum tahu, model Y155 VVA dah dilaunchingkan di Vietnam pada bulan 2, tak silap saya Tapi dekat Malaysia belum launching lagi. So kita selaku peminat tegar Y Suku lah, sebab fenomena Y Suku pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, banyak tahun 5 tahun yang sudah memang jadi fenomena lah. So kita semua nantikan apa yang berikutnya model berikutnya. So bila Vietnam dah launching Y155 VVA, masa malam dia launching tu, kita dah, orang kata dah tak senang duduk dah. Kita dah nak macam mana nak bawa masuk. Adalah seorang sahabat daripada Yamaha Vietnam, dia DM, dia cakap dia boleh bawa masuk. So kita pun buat decision untuk jom kita bawa masuk. Akan tetapi pihak Hong Leong Yamaha, which is the main distributor yang dekat Malaysia, dia belum launching lagi kan. So bila dia tak launching, kita go through yang Vietnam. Dan macam mana kita nak bawa masuk ke Malaysia tu, adalah cara dia, adalah proses dia yang kita bayar tax. Kita bayar tax. So yang ni kita boleh bawa masuk under parts je. So bila kita bawa masuk under parts, seketul kita leraikan, dan bila sampai kat Malaysia kita pasang. Bila kita pasang, dia jadilah sebiji Y15 VVA yang dekat Malaysia kita panggil V3. Tapi sebenarnya V3 tu kita je kot bagi nama. Dekat Vietnam ialah Y15 VVA. Nanti abang ceritakan kenapa kita nama dia baru, bukan nama Y Suku kan, bukan nama V3. So bila sampai je dekat Malaysia ni, tanpa buang masa, kita cepat-cepat assemble balik, pasang satu persatu parts, which is proses tu sangatlah, orang kata, seronok dan mendebarkan. Sebab first time kita dapat barang yang kita tak tahu pun parts number. Kita tak tahu. Bila agak-agak tak dapat parts tu, kita terpaksa call Vietnam, tanya ni skru ni letak kat mana. Dia barang dia satu-satu dia bukannya macam dia macam Lego. Dia satu-satu. Ni cam kat mana, piston ni nempat siapa, kita tak tahu kan. So manual pun tak ada. Manual pun tak ada. Tak ada. Manual pun tak ada. Yang ada dia orang WhatsApp dia daripada Vietnam. Dia orang WhatsApp, ni masuk sini, ni masuk sini. Tapi dia macam pasang motor lah kan. So bila kita pasang, siaplah dia sebiji Y15 155 VVA. Tak pastilah yang keberapa, tapi antara yang awal lah kot kan. So bila dah siap, datang kat gambar semua,
macam mana nak on the road babe? Tak register kan? Dah pening kedua sampai. Ini silap-silap ni Kang, kena sita sia-sia je. So kita terpaksa lah buat plan B, di mana kita tak nak ambil risiko yang sangat tinggi dan kita tak nak buat pihak Yamaha pun rasa ofensif, sebab sebelum diorang launching kita dah bawa masuk. So untuk menyejukkan keadaan yang sangat panas tu, kita pun decide untuk korbankan motor kita yang sebelum ni. Kalau Aulia dapat tengok, tu set lama dia. Itu itulah set motor kita daripada V1 jadi V2, dan yang sekarang ni ialah motor yang sama sebenarnya. So kita buatlah proses untuk tukar kepada VVA 155 ni. Dan bila kita nak buat proses tu, kita buka kedua-dua motor dan kita nampak dari A sampai Z yang sama hanyalah rim, swing arm, rim belakang, brake belakang, brake depan pun tak sama. So hanya 2-3 barang je yang daripada model lama, yang lain semua baru. So tambahlah pening dia kan, tambah pening. Dan paling ketara ialah dia punya chassis dia lain dan buntut dia pendek. So banyak benda yang kita terpaksa, orang kata potong. Kalau nak tengok boleh, macam dia punya airbox, tangki dan juga tempat seat dia sekarang dah duduk, dia ada bracket untuk tempat seat. Ini semua sebelum ni ialah berada di bahagian belakang. Sebab ni ada kosong ni. Ni semua di bahagian belakang, kita terpaksa kedepankan. Tapi kita tak potong body lah, kita potong telinga-telinga je. Bracket-bracket semua kita potong, kita alihkan dalam 3 inci ke depan. Dan juga kalau paling ketara sekarang, kalau tengok chassis yang baru VVA ni 155, dia lagi kuncup. Chassis kita besar. That's why kita tak boleh taruh, nampak ni tempat handle, tempat tu patutnya dekat sini tapi kita kat sini. Sebab original body yang Washiko lama dia besar. V1 V2 besar, Y15 VVA kecil dan kontut. So bila kita dah ukur semua, pasang, kita welding balik telinga semua, kita pasang, kita nak tutup je seat, satu lagi masalah timbul. Tempat cangkuk seat ni jatuh betul-betul atas chassis number. Ni pada asalnya lah. So takkan kita nak potong chassis number, ni chassis number babe. Tapi kita ubah dengan satu langkah yang orang kata very simple. Ni yang lama punya. Kita alih je ke belakangkan sikit. So bolehlah katuk macam motor biasa. Tu mengambil masa dalam 5 hari lah untuk kita selesaikan isu belakang ni, selain daripada kita buat bracket depan untuk pegang lampu ni. Sebab lampu dia one set, dia macam yang lama punya, dia tak ada bracket untuk pegang dan dia ada bracket untuk pegang. Bila dah selesai masalah pertama dan bracket ni, timbullah pula masalah wiring. Seperti yang kita tahu, Y155 VVA dia 155cc, chassis baru, wiring baru, dan juga model yang kita bawa masuk dia pakai keyless switch. So sistem dia dah berlainan. Apa yang kita buat ialah, sebelum ni kita banyak convert kereta kan, macam Wira masuk Evo lah, macam DM masuk enjin Jepun lah. So kita memang ada kawan yang pandai potong-potong wire ni. So memang kita buka satu-satu urat dia dan kita tengok kat mana meter RPM, meter ignition, meter sensor semua, dan dia hidup lah
pakailah kepala V3 ni. Cuma sacrifice dia ialah kalau motor lah, sepanjang pengalaman saya, diorang kalau boleh diorang nak elakkan daripada wire potong. Sebab motor ni duduk kat luar, kadang-kadang air kan. Betul. So dia nak elakkan wire potong tu, tapi kita dah seal balik, kita dah tutup balik. Harap-harap tak ada isu berbangkit lah. Okey Rudy, kat Malaysia tak masuk ke Yamaha ni? Ini yang tak tahulah kalau Aulia keluarkan cepat. Mungkin soalan ni akan menjadi persoalan dia. Sebab daripada berita yang baru saya terima, masa saya bawa masuk dulu, semua orang tanyalah bila nak keluar V3, bila nak launching. So yang terbaru, Yamaha sendiri, pihak Yamaha Hong Leong sendiri dah keluar satu iklan. Korang boleh check dekat dia orang punya Facebook. Dia akan launching satu motor baru pada bulan ni, pada bulan 3 ni. Dan ada info-info dalaman yang mengatakan dianya ialah Y15 VVA ni. Tapi nama apa kita tak tahu. Macam nak saksikan saya Zizan Razak melancarkan motosikal Yamaha 155cc dengan VVA? Jangan lupa 18 Mac ini, hari Khamis, malam Jumaat pukul 7 malam. Dekat mana? Dekat Facebook Yamaha Motor Malaysia. Lambat tinggal. Dulu kalau Malaysia Y15ZR, Filipin, Thailand Sniper, and then dekat Indonesia panggil Jupiter ke apa lah. Boleh check balik lah, saya tak dapat recall. So nama lain-lain setiap negara. Cuma kat Malaysia Y15ZR. Tapi saya rasa lah, mungkin kalau launching nanti dekat Malaysia nama dia lain juga kot. Pasal harus diingatkan dia bukan model facelift, dia model baru. Dia model baru. Mungkin korang boleh komen kat bawah, tabung tu dah cukup ke, nak bayar deposit, down payment ke apa? Sebab adakah zaman Y15 ni dah habis ataupun dia boleh naik balik? Kita tak tahu. Harap-harap dia akan naik balik lah. Sebab kalau tak, takkan aku seorang je main motor ni. Kan, kita nak sama-sama macam dulu balik. Semua orang ada benda yang sama dan kita main benda yang sama. Okey. Untuk tahun 2021 ni, rasanya kita dah, sebab kita dah main lama sangat daripada 2017. So memang luaran dia baru, tapi untuk setup chassis sama, tapi kita ubah dia punya capacity engine. Untuk sekarang kita pakai 70 J4 engine block billet daripada S90. Untuk kira-kira, kita kira dia punya cc dah naik sampai 260cc lah. Instead of 150cc, so sekarang motor saya dah 260cc dengan masih pakai superhead. Cumanya mungkin lagi sekali kita akan pakai Dodge. Macam selalu orang pakai turbo semua kan, tapi kita tengah buat Dodge. Pasal Dodge yang dekat kawan tu sedap sangat. Dekat apa, RS sedap sangat Dodge punya sistem. So kita tengah develop satu sistem Dodge untuk motor ni. Dan juga kita dah upgrade pakai dry clutch yang baru, dan juga sistem exhaust daripada CJ Ipoh yang baru untuk sesuaikan dengan 260cc itulah. Selain daripada itu, fork depan dan belakang kita dah tune balik supaya dia orang kata motor yang setup suspension dengan tak setup ni rasa dia lain. So kita dah setup suspension dia supaya dia boleh laju dan selesa. Itu untuk setup yang paling baru ni lah. So far puas hati lah? Kalau ikutkan nafsu tak puas hati lagi. Sebab mungkin motor lari boleh dah sampai 200 kot km. Tapi untuk motor yang macam gini,
tayar besar macam ni belum ada lagi yang boleh sampai 200 GPS. So mungkin kita akan set target kita untuk motor ni boleh pergi 200 GPS meter. InsyaAllah. Apa-apa hal pun dorang kena tengok YouTube GTB lah. Apa-apa hal untuk update ada dekat channel YouTube GTB, walaupun dah kurang sikit, walaupun penuh rintangan dengan enforcement semua. InsyaAllah kita akan cuba menjayakannya di tempat yang sepatutnya. Bukan kat atas jalan Cuba buat dekat di litar. Sebagai peminat motosikal dan pengguna motosikal, seboleh-bolehnya kita janganlah menghalang, mengkomen yang bukan-bukan, memaki hamun, memprovok tugas anggota-anggota dan juga pegawai-pegawai kerajaan kita, CPJ ke, polis ke, Jabatan Alam Sekitar ke, yang membuat kerja diorang. So sebenarnya kita ni nak berhobi ataupun nak modify kan, diorang tak cakap pun tak boleh. Cuma benda tu ada tempat-tempat dia lah kot kan. Bila dah motor macam gini on the road, saya pun sebenarnya dah kurang sangat buat konten ke atas jalan. Kalau saya jalan pun mungkin depan-depan ni patah balik. Sebab Malaysia belum lagi boleh. Kalau kita duduk kat Australia mungkin boleh. Malaysia belum lagi boleh menerima modified ni di atas jalan. So kita buatlah yang sepatutnya dan kita jangan provoke diorang, sebab diorang hanya menjalankan kerja diorang. Diorang pun minat juga sebenarnya, tapi undang-undang dah cakap tak boleh. So kita akulah buat masa ni Right. So tu saja pesanan, dan diharapkan in future orang kata gelora budak-budak motor ni akan datang balik dan mungkin dengan mematuhi undang-undang yang sepatutnya. Alright. So kita tengok video lagi satu. Okey, kita pergi ke awet Vietnam yang berikutnya.